إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقدوتنا سيدنا محمد المتوج بالكرامة والمظلل بالغمامة والمقدم بالإمامة والمشفع في القيامة ونبي الرحمة وهادي الأمة وكاشف الغمة وإمام الأئمة وقيمة كل قمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الجماعة المرحومة. أيها الإخوة المؤمنون، اتقوا الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله واعلموا أن الله مع المتقين. قال الله سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال في آية أخرى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول الحبيب المصطفى والنبي المجتبى والرسول المرتضى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال سيدنا أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل، أو كما قال: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. أما بعد، يقول بعض العلماء: العلماء أحياء وإن ماتوا والجهلاء أموات وإن كانوا أحياء. Sidang jemaat yang dikasihi sekalian, kita berada di suatu zaman berkurangan ilmu dan muncul kejahilan. Ini telah diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika dulu. Al-Imam Suyuti rahimahullah menyebut dalam salah satu kitabnya, Nabi Isa alaihi salatu wassalam diajar oleh Allah tentang ilmu yang gaib sehingga boleh memberitahu perkara gaib yang tidak diketahui oleh orang biasa. Allah berfirman dalam surah Ali Imran: wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Aku boleh bagi tahu kepada kamu semua apa yang kamu semua makan dan apa yang kamu simpan di rumah kamu. Walaupun mereka tidak menceritakan apa yang mereka makan di rumah, apa yang mereka simpan, Allah mengajar ilmu gaib, ilmu yang tidak dilihat dan diketahui kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan apabila ulama membuat kajian, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dianugerahkan begitu banyak ilmu, bukan sahaja yang zahir, bahkan yang ghaib, bukan sahaja yang musyahadah bal ghaibiyah, bukan sahaja hissiyah, bahkan ma'nawiyah, bahkan disebutkan indahu ilmul awwalin wal akhirin. Di antara hadis yang boleh kita pelajari yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam diajar oleh Allah sehingga mengetahui perkara ghaib. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim wal Baihaqi wa Ibn Sa'd rahimahumullahu taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk pada hari pembukaan kota Mekah ke dalam Masjidil Haram, baginda berjalan mengelilingi Kaabah. Baginda berjalan di dalam Masjidil Haram. Wan nasu yata'una aqibahu ay yamshuna wara'ahu. Orang ramai sedang berjalan di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan yang belum memeluk Islam melihat kejadian keadaan sedemikian, ia berkata di dalam hatinya, "Lau awadtu hadzal rajul al-qitala wa jama'tu lahu jam'a." Yang bermaksud, sekiranya aku ada peluang, aku akan mengulangi peperangan dengan lelaki ini, dan aku akan menghimpun tentera untuk menyerangnya kembali pada masa yang akan datang. Nabi SAW yang sedang berjalan, lalu kemudiannya datang berhadapan dengan Abu Sufyan. Hatta daraba fi sadri Abi Sufyan. Nabi SAW menepuk dada Abu Sufyan dengan tangan baginda yang mulia, seraya bersabda, "Idzan nukhziyaka." Kalau begitu kami akan mengalahkan engkau, menghinakan engkau sehingga engkau menjadi orang yang hina. Abu Sufyan terkejut dengan jawapan Nabi SAW yang dituturkan daripada kata-kata dan lintasan hatinya dijawab oleh Nabi SAW dengan lidah baginda. Lalu Abu Sufyan berkata, "Atubu ilallahi wa astaghfirullah. Ma ayqantu annaka nabiyyun illa as-sa'ata. Inni kuntu la uhaddisu nafsi bidzalik." Yang bermaksud, aku bertaubat kepada Allah dan aku mohon keampunan kepada Allah. Aku tidak pernah yakin bahawa engkau seorang nabi, melainkan pada waktu ini. Sesungguhnya aku telah bercakap di dalam hatiku. Namun percakapan hati Abu Sufyan diberitahu oleh Allah kepada Nabi SAW sehingga baginda menjawab dengan jawapan yang menyebabkan terpancar hidayah masuk ke dalam diri Abu Sufyan, lalu dia mengucap dua kalimah syahadah. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani rahimahullahu taala bi isnadin hasanin, rijaluhu rijalus sahih wa ahlus siyari. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan pakar-pakar sejarah, pengarang-pengarang kitab sirah, menceritakan setelah berakhir peperangan Badar, sebahagian musuh dibunuh, sebahagian lagi ditawan, sebahagian lagi lari pulang ke Mekah. Ketika kejadian sudah berlaku, seorang musyrik yang bernama Umar ibn Wahb al-Jumahi berbicara di dalam Hijr Ismail dengan Safwan ibn Umayyah, menceritakan tentang tokoh-tokoh musyrikin Mekah yang terbunuh di dalam peperangan Badar. Di akhir perbualan itu ia berkata, "Sekiranya aku tidak memiliki hutang terhadap orang lain dan tidak memiliki ahli keluarga untuk aku memberikan saraan hidup kepada mereka, nescaya aku akan keluar pergi membunuh Muhammad." Apabila kenyataan itu dikeluarkan, lalu Safwan ibn Umayyah menjawab, "Hutang kamu aku jamin."
Berapa ramai kamu berhutang, aku akan bayar. Anak isteri kamu aku belah. Aku akan berikan perbelanjaan sarahan hidup kepada mereka seumur hidup. Mendengarkan jawapan itu, Umair ibn Wahb bin al-Jumahi membawa pedang yang diletakkan racun, digantung di tengkuknya, menuju ke Madinah. Sampai di Madinah minta izin untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu diizinkan. Maka Nabi SAW bertanya kepada Umair, "Ma ja'a bik?" Apa tujuan kamu datang ke sini? Jawab Umair, "Ji'tu li hadzal asir alladhi fi aydikum." Aku datang untuk bertemu tawanan perang yang kamu tawan. Untuk melihat orang yang ditawan yang merupakan adik-beradik beliau. Nabi SAW bertanya soalan yang kedua, "Fama balu sayfi fi 'unuqik?" Kenapa engkau menggantung pedangmu di tengkukmu? Ia menjawab, "Tak ada apa-apa, hanya sebagai teman di sampingku." Nabi SAW bersabda, "Usduqni," bercakaplah yang benar. "Mal ladzi ji'talah?" Apa sebab kamu datang, tujuan kamu datang ke Madinah bertemuku? Ia menyatakan, "Ma ji'tu illa lihada." Aku datang hanya untuk melihat dan bertemu dengan tawanan. Nabi SAW menjelaskan, "Bal qa'adta anta wa Safwan fil hijri fatadhakartuma ashabal qalib min Quraisy." Bahkan kamu duduk dengan Safwan berdua-duaan, berbicara tentang tokoh-tokoh Quraisy, musyrikin Quraisy yang dibunuh dalam peperangan Badar. Faqulta, di antara yang kamu ucapkan di dalam Hijr berdua-duaan pada ketika itu, "Laula dainun alayya wa iyali la kharajtu hatta aqtula Muhammadan." Jika tidak kerana ia memiliki hutang kepada orang lain dan memiliki keluarga untuk diberikan saraan hidup, nescaya ia akan keluar sehingga dapat membunuh Muhammad. Lalu, "Fatahammala Safwanu laka didainika wa iyalik ala an taqtulani." Safwan menjamin untuk membayar hutang dan memelihara keluargamu dan untuk mempermudahkan kamu datang membunuhku di Madinah. Nabi SAW menyatakan, "Wallahu hailun baini wa bainak." Allah tidak akan membenarkan kamu membunuh aku. Allah akan menghalang niat jahatmu untuk membunuh aku. Lalu kata Umair, "Ashhadu annaka Rasulullah. Ashhadu annaka Rasulullah." Aku naik saksi bahwasanya engkau sebenar-benarnya utusan Allah. Qad kunna ya Rasulullah nukadzibuka mimma kunta ta'ti bihi min khabaris sama' wa ma yanzilu alayka minal wahyi. Sesungguhnya kami tidak mempercayai engkau wahai Rasulullah dengan berita yang datang daripada langit dan wahyu yang turun kepada engkau. Wa hadha amrun la yahdurhu illa ana wa Safwan. Perbualan yang berlaku di dalam Hijr Ismail itu hanya antara aku dengan Safwan. Kami berdua sahaja yang mengetahui rahsia perbualan kami. Tiba-tiba engkau mengetahuinya, sudah tentu ia datang daripada Allah kepada engkau. Fa wallahi inni la a'lamu ma anba'aka bihi illa Allah. Demi Allah, sesungguhnya aku yakin yang memberitahu kamu adalah Allah Subhanahu wa taala. Falhamdulillahilladzi hadani lil Islam. Segala puji bagi Allah yang telah memberi hidayah kepadaku untuk menghayati menganut agama Islam. Kisah yang ketiga disebutkan oleh Imam Ibn Hisham dan lainnya di dalam sirah Ibn Hisham bahwasanya Fadalah ataupun Fudalah berkeinginan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sedang tawaf di keliling Kaabah pada hari pembukaan, pada tahun pembukaan kota Mekah. Apabila ia mendekati Nabi SAW, Rasulullah bertanya, "Afadalah atau ya Fudalah, ya Fadalah, wahai Fadalah, wahai Fudalah." Ia menjawab, "Ya wahai Rasulullah." Nabi SAW bertanya, "Madza kunta tuhaddisu bihi nafsak?" Apa yang bermain di dalam ingatanmu? Apa yang keinginan yang ada dalam hatimu?
Jawab oleh Fadalah, la syai' kuntu azkurullah. Tak ada apa-apa, aku hanya berzikir kepada Allah. Dia berbohong kepada Nabi SAW. Dalam hatinya ada peluang dia akan tikam bunuh Rasulullah SAW ketika Rasulullah sedang bertawaf. Lalu Nabi SAW ketawa dan bersabda kepadanya, istaghfirillah, mintalah ampun kepada Allah. Ay mimma haddathat bi nafsuk wa qawluka la syai'. Mintalah ampun kepada Allah kerana cita-citamu yang tidak baik untuk membunuhku dan kerana engkau menjawab tidak ada apa-apa. Kemudian Nabi SAW meletakkan tangan baginda yang mulia ke dada Fadalah. Lalu hatinya menjadi tenang. Ay sabata fihi al-Islam wa mahabbatu khairil anam. Masuk ke dalam hatinya cinta kepada memeluk Islam dan kasih kepada sebaik-baik manusia. Lalu Fadalah berkata, "Fawallahi ma rafa'a yadahu min sadri hatta ma khalaqa Allahu syai'an ahabba ilayya minhu sallallahu alaihi wasallam." Nabi SAW meletakkan tangan baginda ke dadaku. Sebelum tangan baginda diangkat, hatiku berubah daripada benci kepada Islam, benci kepada baginda, sehingga aku kasih kepada Islam dan aku menjadi orang yang, bagindalah orang yang aku paling kasih daripada segala makhluk. Kisah seterusnya, Imam Ahmad meriwayatkan ketika Wabisah datang nak bertanya soalan tentang kebaikan dan dosa, Nabi SAW terlebih dahulu bersabda, ya Wabisah, ukhbiruka bima ji'ta tas'alu anhu atau tas'aluni. Riwayat Imam Ahmad. Wahai Wabisah, kamu nak aku cerita soalan yang kamu nak tanya, atau kamu nak tanya kemudian aku jawab? Jawab Wabisah, ya Rasulullah, terus jawab soalan yang ada dalam hati saya. Saya tak perlu tanya, tolong jawab apa yang saya nak tanya. Maka Nabi SAW bersabda, ji'ta tas'aluni anil birri wal ismi. Engkau datang berniat nak tanya tentang kebaikan dan dosa. Aku menjawab, ya. Maka Nabi SAW bersabda, ya Wabisah, istafti nafsak. Al-birru matma'annat ilaihi an-nafsu wa matma'anna ilaihi al-qalbu. Wal-ismu matma'ahaka fil qalbi wa taraddada fil sadri. Wa in aftaka an-nasu wa aftawk. Atau kama qala. Kebaikan itu sesuatu yang membawa hati dan jiwa menjadi tenang, dan dosa itu membawa hati tidak tenteram dan berlaku perasaan yang kurang baik di dalam dada. Hadis yang kelima, riwayat Imam Bukhari. Sayyiduna Anas radhiyallahu anhu menyebut, Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini di dalam Kitabul Fitan dalam Sahih al-Bukhari dengan kata Sayyiduna Anas, fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu asharru minhu hatta talqaw rabbakum sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud, Sayyiduna Anas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya tidak datang kepada kamu semua suatu zaman, melainkan zaman setelah itu lebih buruk daripada sebelumnya, sehingga kalian bertemu dengan Tuhan kalian. Ma min asrin illa wa ba'dahu syarrun minhu aw kama qala. Tidak ada satu zaman melainkan zaman selepas itu lebih teruk daripada sebelumnya. Di dalam menghuraikan hadis ini, Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyebut di dalam Fathul Bari fi Syarh Sahih Al-Bukhari, dia menyatakan tafsiran Al-Imam Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yang menyatakan, aku tidak bermaksud buruk tersebut dalam kehidupan maupun kekurangan harta, tetapi yang dimaksudkan dengan keburukan itu ialah aqallu ilman minal yawmi alladhi mada qablahu, semakin berkurangan ilmu daripada zaman sebelumnya. Fa idza dhahaba al-ulama ustawa an-nas fala ya'muruna bil ma'ruf wa la yanhauna 'anil munkar fa 'inda dhalika yahlikun. Apabila alim ulama meninggal dunia, maka manusia menjadi sama-sama jahil. Mereka tidak lagi saling menyuruh kepada kebaikan dan melarang kemungkaran. Ketika itu mereka menuju kepada kebinasaan. Tafsiran ataupun riwayat yang kedua menyatakan zahabul ulama, berkurangan alim ulama. Tafsiran ketiga menyatakan aku tidak bermaksud berkurangan itu hilangnya pemimpin,
pemimpin saling bertukar ganti. Sebelum pemimpin turun, dah ada orang nak ganti. Tapi apabila ulama sudah meninggal, tidak ada pengganti. Kalau pengganti pun datang, tidak serupa yang pergi. Aku maksudkan bukan kerana hilangnya amir, ketua, tetapi yang dimaksudkan ialah ulama'ukum wa fuqaha'ukum yazhabun summa la tajiduna minhum khalafa. Perginya alim ulama, al-amilin, tidak ada pengganti seperti sebelumnya. Wa yaji'u qaumun yuftuna bi ra'yihim, datang orang mengeluarkan fatwa menurut pendapat pribadi mereka. Zahabul ulama, kehilangan alim ulama menyebabkan manusia meruntuhkan agamanya. Kita berada di zaman semakin kurang alim ulama. Nabi SAW bersabda, akan datang zaman selepas itu lebih buruk daripada sebelumnya. Ditafsirkan buruknya masyarakat zaman itu akibat daripada mereka kehilangan ulama. Kalau yang ada pun mereka tidak mendampingi alim ulama tersebut. Maka di dalam permulaan khutbah tadi, saya memulakan ayat dengan menuntut ilmu, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan ayat yang berbunyi, bertanyalah kepada ahli ilmu kalau kamu tidak tahu. Dan Nabi SAW menyatakan di antara tanda akhir zaman, min asyratis sa'ah, berkurangnya ilmu dan tersebarnya kejahilan. Maka saya berpesan kepada diri saya dan sidang Jumaat, jangan sampai kita termasuk di kalangan orang-orang yang disebut sebagai lebih buruk daripada sebelumnya. Cara yang terbaik untuk menyelamatkan diri kita daripada terjerumus ke dalam golongan yang dianggap lebih buruk, apabila kita menjadi orang yang melibatkan diri dengan ilmu. Kita menjadi penuntun ilmu setiap hari. Kita menjadi orang yang beramal dengan ilmu setiap hari. Kita menjadi orang yang mendampingi al-ulama warasatul anbiya, sama ada secara berdekatan atau secara live, secara jarak jauh. Yang penting kita tidak boleh menjadikan diri kita manusia yang jauh daripada ulama. Kerana manusia semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk akibat daripada berkurangnya ilmu pengetahuan. Al-ulama'u ahya'un wa in matu. Orang-orang alim itu adalah masih hidup walaupun mereka telah mati. Kerana mereka meninggalkan kitab yang mereka karang. Mereka meninggalkan ilmu yang benar dan murid-murid yang ramai yang menyambung amalan mereka. Sebaliknya, wal juhala'u amwatun wa in kanu ahya'an. Orang-orang jahil itu umpama orang mati walaupun mereka masih hidup, kerana mereka beramal tanpa arah dan tujuan, akibat mereka tidak membuang kejahilan yang ada pada diri mereka. Maka dalam khutbah yang ringkas pada tengah hari ini, saya menyeru diri saya dan sidang Jumaat, marilah kita menyelamatkan diri kita daripada termasuk dalam golongan yang disebut semakin buruk dalam zaman yang kita hadapi dan kita tempuhi, dengan cara kita menyelamatkan diri daripada terlibat dengan aktiviti yang berpandukan kepada kejahilan. Caranya tidak lain dan tidak bukan, kita mendampingi al-ulama warasatul anbiya, kita mempelajari kitab-kitab mereka, kita mendampingi ulama-ulama yang masih hidup. Dan alhamdulillah, kita telah mendengar satu tazkirah yang disampaikan oleh guru kita, murabbi kita, Fadilatul Syekh Nuruddin hafizahullahu ta'ala. Di akhir khutbah tadi, di akhir tazkirah tadi, beliau telah berpesan agar kita mendoakan, memohonkan keselamatan yang dituntut agar kita baca dalam wirid lepas sembahyang, yang disebut di akhirnya, wa adkhilnal jannata daras salam, masukkan kami ke dalam syurga, negeri yang selamat. Sewaktu saya belajar kepada beliau di Mesir, kitab Sahih Al-Bukhari, di awal Sahih Al-Bukhari ada sebuah hadis yang menceritakan Nabi SAW menyuruh sahabat menulis surat untuk dihantar kepada pemimpin negara besar di zaman itu. Di antara tulisan dalam surat tersebut, aslim taslam wa illa
fa'alaika ismal arisiyin atau kama qala. Wahai pemimpin negara, hendaklah kamu mengikut Islam, nescaya kamu akan selamat. Kalau kamu membawa diri kamu dan rakyat kamu kepada menghayati Islam, kamu selamat, rakyat kamu selamat dunia akhirat. Wa illa fa inna alayka ithmal arisiyin. Jika kamu mengenepikan ajaran Islam, kamu berdosa dan kamu tanggung dosa rakyat yang kamu bawa. Maka marilah kita yang dilantik oleh Allah menjadi pemimpin, pemimpin pada diri sendiri, pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin dalam keluarga, dalam masyarakat, negara dan dunia, menghayati tuntutan hadis tersebut sebagaimana hadis yang lain yang berbunyi kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu bertanggungjawab terhadap rakyat yang dia pimpin. Marilah kita membawa diri kita dan masyarakat ke jalan yang benar sesuai dengan apa yang diseru oleh ulama kita, tuan guru kita, mengikut akidah yang betul, akidah ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah. Jangan mengikut akidah Syiah dan lainnya bercanggah dengan ahli sunnah. Kita beramal dalam sudut syariatnya menurut mazhab Syafi'i, bertaklid kepada imam mujtahid yang besar, jangan terlibat dengan aliran Wahabi. Kita menghayati ilmu tasawuf al-mustanir, tasawuf yang murni, jangan terlibat dengan golongan yang memperejekkan dan mengotorkan tasawuf. Dan kita berusaha mengajak diri kita menghayati Islam yang lengkap sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 208 suratul Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu memeluk Islam, masuk ke dalam Islam, menghayati ajaran Islam secara lengkap. Jangan kamu wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kamu mengikut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu merupakan musuh kamu yang nyata. Barang siapa yang enggan, tidak mahu mencari dan menghayati Islam dan memelihara Islam secara selengkapnya, diberi amaran oleh Allah dalam beberapa ayat. Salah satunya ayat 85 surah Ali Imran, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari cara hidup selain daripada Islam, maka tidak akan diterima, akhirat kelak dia akan menjadi orang yang rugi. Marilah kita berakidah dengan akidah Islam yang betul, beribadah dengan ibadah Islam yang betul, berakhlak dengan akhlak yang betul, berkahwin, berjilan, berhibur, bersukan, berpolitik, bernegara, berjiran, dan semua tindakan daripada celik mata hingga pejam mata dalam keadaan kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah yang dijelaskan oleh ulama mu'tabar. Mudah-mudahan dengan kita mengenali tanggungjawab kita sebagai manusia yang perlu menjaga Allah, menjaga agama Allah di dalam tindakan dalam kehidupan, mudah-mudahan Allah memelihara dan menjaga kita sehingga kita menjadi manusia yang berbahagia, yang berjaya di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wal dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومخفينا ومولانا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا إخوة المؤمنين اتقوا الله. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله
إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد أمركم بأمر عظيم بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون حيث قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بهدايتك وتوفيقك جلالة الملك السلطان صلاح الدين ابن المرحوم السلطان بدليشة وولي عهده Tengku yang teramat mulia Tengku Syarafuddin Badlishah Ibn Sultan Salahuddin wa jami' al-usrah al-malikiyah. Allahumma waffiqna wa iyyahum lis-sadad wa aslih bihim al-ibada wal-bilad waj'al at-taqwa lana wa lahum khayra zad innaka ra'ufun rahimun jawad ya latifan bil-ibad ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika min al-barasi wal-judhami wal-junun wa min sayyi'il asqam. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وانصر الإسلام وأعز المسلمين والمجاهدين في كل زمان ومكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزق شيخنا شيخ محمد نور الدين حفظه الله تعالى علما نافعا ورزقا واسعا وبدنا صحيحا وارزقنا وإياه وأسرته وأهله وجميع تلاميذه خير الدنيا والآخرة ووفقنا وإياهم إلى ما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة.